Salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Nombor 1 iaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan apabila membuat kenyataan bahawa Anwar jangan guna undang-undang ugut pembangkang. Daripada apa yang dia cakap dengan tajuk itu, saya melihat kenyataan itu adalah berpandukan daripada apa yang telah pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila memfailkan saman terhadap Muhyiddin yang mana juga pengurusi Perikatan Nasional berhubung dengan kenyataan fitnah yang membawa beliau menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor. Jadi disebabkan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat saman berkenaan dengan isu ini. Tapi daripada rentetan ini, sebenarnya bukan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi amaran kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Daripada kenyataan media yang kita boleh berpandukan, yang mana pada 7 Disember 2022 sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menuntut Muhyiddin untuk tarik balik video TikTok yang didakwa fitnah. Jadi apa yang dikatakan oleh Datuk Wan Saiful yang selaku juga sebagai Ketua Penerangan ini, sepatutnya beliau menyemak. Jangan membuat kenyataan meluru seolah-olah Perdana Menteri yang ada hari ini mengugut dengan menggunakan undang-undang kepada pihak pembangkang. Dan kalau kita lihat juga, selama ini pihak kerajaan yang ada pun mengugut pihak pembangkang dengan undang-undang yang ada. Contoh, sebelum kita menjadi kerajaan, Rafizi Lamli bagaimana dia yang membuat report, dia yang membongkar isu, tetapi Rafizi Lamli yang disiasat, Rafizi Lamli yang ditahan seperti telefonnya. Jadi perkara-perkara ini bukan ugutan ke? Itu adalah salah satunya. Yang sebelum ini, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak ugutan yang juga dibuat kepada pihak pembangkang, terutamanya beliau. Tidak payah beliau, saya yang selaku Ketua Penerangan Negeri saja pun dicari oleh SKKM kerana video saya yang dikatakan tidak boleh mungkin unsur-unsur politik. Tetapi pihak kerajaan waktu itu sesuka hati mereka keluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah. Jadi apa yang masalahnya hari ini? So pada saya, Datuk Wan Saiful ni, kamu boleh dikatakan baru dalam politik, belum lagi kena jentik, tetapi kamu sudah melenting. Sepatutnya kamu belajar. Orang seperti Datuk Wan Saiful ni belum lagi merasa apa yang orang-orang PKR, orang-orang DAP, orang-orang amanah pernah rasa. Kamu ke politik dengan membodek bos-bos yang besar dan akhirnya kamu duduk di jawatan-jawatan penting dan kamu juga seperti kata mengikut jalan rentak. Hari ini apabila menjadi pembangkang, kamu belum merasa sedikit pun lagi apa dia yang pejuang-pejuang ini rasa. Jadi pada saya, kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Wan Saiful ni, kamu kena cermin diri kamu sendiri kerana undang-undang sebelum ini digunakan oleh kamu orang waktu kamu jadi Menteri Komunikasi. Kamu menyekat banyak pembangkang punya video. Kamu juga menggunakan kuasa yang kamu ada waktu kamu menjadi Menteri KDN. Maksudnya Menteri KDN daripada parti kamu sendiri itulah. Jadi Datuk Wan Saiful kena ingat itu. Apa yang kita lihat daripada apa yang telah dibuat? Apa sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat saman kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini? Apa yang kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan? Datuk Seri Anwar Ibrahim memfailkan saman ke atas kapasiti pribadi. Menyatakan ucapan dan bahagian petikan yang menyinggung perasaannya itu diterbitkan semula di aplikasi TikTok melalui akaun di bawah nama Berita Kini 8 yang mendapat tontonan melebihi 1.1 juta. Yang mana juga 6,061 komen. Melebihi 21.400 butang like. Dan melebihi 1.360 butang favorit. Dan 2.169 kali perkongsian. Jadi, kalau saya pun di pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya akan memberi amaran dan jika memang tidak dapat dihentikan, maka wajar disaman. Jadi hari ini, jika Datuk Wan Saiful merasakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengugut, dan pada saya, ini adalah satu tindakan yang tepat kerana kalau kita sering membiarkan kenyataan-kenyataan ataupun video-video yang berunsur fitnah ini terus saja dimainkan di media sosial, maka apa yang terjadi kepada pihak kerajaan Pakatan Harapan yang lepas berlaku juga, yang mana kita lihat perkara seperti ini kita biarkan. Dan akhirnya sedikit demi sedikit dia akan menjadi racun.
Jadi kita tidak nak perkara ini berulang, dan kewajaran yang telah pun dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri wajar, kerana kita perlu mengajar mereka-mereka ini agar jangan membuat fitnah. Sekarang ini kalau kita bagi amaran, mereka buat lagi fitnah. Kita bagi amaran, mereka tetap buat fitnah. Jadi akhirnya fitnah itu menular. Jika mereka nak padam video itu tidak apa. Masalahnya video tak terpadam dan akhirnya mendapat liputan masyarakat dan juga akan menimbulkan satu propaganda, akan menimbulkan bahawa seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri mendapat gaji yang besar ataupun mendapat imbuhan yang besar. Jadi ini adalah satu kenyataan yang pada saya, Datuk Wan Saiful sendiri tidak perlu nak membetulkan benang yang basah. Kerana perkara ini memang kita lihat, perkara yang memang dah salah, kenapa nak dibuat? Jadi tak payah nak backing lah presiden kamu tu ataupun pengurusi PN kamu tu kalau dia melakukan kesalahan. Kita lihat isu yang dimainkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, isu yang dimainkan oleh Presiden PAS. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan ada segolombolan yang masuk ke dalam gereja tetapi tidak diambil tindakan ataupun sedang mengkristiankan ataupun tak kisahlah nak jadi apa. Tetapi ini adalah satu kenyataan yang sudah pun pergi ke arah yang mana boleh memainkan isu pengomanan agama. Dalam waktu yang sama, Tan Sri Muhyiddin ini bercakap pada saya, itulah saya kata tongong. Yang sedangkan waktu itu Menteri Kementerian KDN itu adalah Datuk Seri Hamzah Zainuddin daripada Parti Bersatu. Kenapa tidak ambil tindakan terus? Kenapa selepas kempen baru nak cerita? Kenapa Tan Sri Hadi Awang sibuk dengan isu agama apabila berkempen? Kenapa mereka dalam kerajaan dia tidak menggunakan kuasa mereka iaitu Menteri KDN itu untuk menghadkan, untuk membuat laporan polis ataupun membuat agar pihak berkuasa mengambil tindakan dengan segera jika ada yang main isu perkauman, isu komunis. Jadi ini adalah satu pembohongan besar kepada rakyat. Yang mana kamu orang duduk dalam kerajaan, kamu orang yang pegang Menteri KDN, kamu orang yang pegang semua kuasa, akhirnya kamu nak menyalahkan pihak DAP, pihak PKR, pihak Amanah. Ini adalah pada saya tidak adil. Jadi hari ini, Datuk Wan Saiful selaku Ketua Penerangan, kamu bagilah idea yang bernas sedikit, bukan menyerang kerajaan yang ada dengan harapan memberi kamu ruang terlalu besar. Adakah kamu nak mendapat bajet ataupun mendapat gaji ataupun mendapat jawatan seperti mana dalam kerajaan? Orang dalam kerajaan yang ada hari ini, yaitu kerajaan perpaduan ini, mereka sebelum-sebelum ini bukan pernah merasakan, terutamanya daripada parti PH. Presiden kamu ataupun pengurusi kamu menghentikan bajet mereka. Betapanya busuknya hati Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Hari ini patutnya malu kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berjiwa seperti mana Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hati dia busuk. Jadi ini saya nak beritahu dekat Datuk Wan Saiful ni agak sedar. Tidak perlu nak mengkritik jika kamu belum ada lagi percubaan sedikit pun. Kamu ke politik ni seperti anak emas. Belum lagi terbukti perjuangan kamu. So itu pencerahan saya. Sekian. Terima kasih. Thank you.